Okey, Assalamualaikum semua. Berita terkini. Okey. Tak adalah. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nak tahu apa update semasa keadaan di Malaysia dan di seluruh dunia. Okey. Jadi kita nak sharekan baru-baru ni WHO dia baru mengisytiharkan bahawa COVID-19 ni daripada epidemik dia telah menjadi pandemik. Okey, jadi apabila WHO yang mengisytiharkan itu dah jadi satu benda yang sebenarnya merisaukan jugalah, sebab memang dah meluas hampir ke seluruh dunia. Okey, especially kalau kita perasan COVID-19 ni dia dah berada di negara-negara yang besar. Okey, seperti US, Italy, okey, sekarang ni pun yang baru-baru ni Denmark semua kan. Okey, jadi sebelum kita ke Malaysia, apa yang Malaysia usahakan untuk mengatasi masalah COVID-19 ni, kita tengok dulu keadaan di negara-negara lain. Okey, contoh yang kita ada sekarang ni adalah di Itali. Okey, setakat ni Itali dia mengarahkan untuk tutuplah segala premis seperti sekolah, institusi, termasuklah kedai-kedai biasa, kecuali diorang hanya membenarkan untuk yang dibuka adalah farmasi dan juga kedai makan. Okey, tu Itali. Selain daripada itu, India pula dia menggantungkan visa pelancong ataupun pelawat yang nak datang ke negara diorang. Okey, jadi tu antara usaha yang diorang jalankan supaya tak ada kemasukan daripada pihak luar. Okey, dan supaya penyebaran tu tak lagi meluas ke, macam itulah. Alright, selain daripada India, yang kita nampak sekarang ni yang makin meningkat adalah Denmark. Denmark pun boleh kita nampak dia punya COVID-19 yang affected dekat negara mereka ni dah mencecah sampai 500 kes lebih. Okey, tu pun nampak makin serius jugalah. Jadi apa yang mereka dah buat, apa yang mereka dah usahakan adalah diorang sama juga, diorang mengarahkan untuk menutup sekolah-sekolah, universiti. Okey, dan selain daripada tu, kita boleh tengok langkah-langkah pencegahan yang telah Arab Saudi buat. Diorang menggantung secara sementara lah kan perjalanan rakyat diorang dan penduduk dalam Arab Saudi sendiri, supaya tak menyebabkan lebih lagi meluas lah. Okey, jadi termasuklah penerbangan. Jadi mereka sebenarnya dah keluarkan list negara yang diorang tak benarkan untuk masuk. Okey, alright. Selain daripada tu, yang kita boleh tengok US, usaha US, Presiden Trump telah mengisytiharkan bahawa diorang akan menggantung sementara waktu ni semua perjalanan daripada Eropah ke US. Okey, dalam masa tempoh 30 hari. So dalam 30 hari tu, sebulan ni memang tak ada lah pelawat atau pelancong daripada Eropah. Okey, jadi tu sebahagian lah yang kita kongsikan, sebab banyak lagi negara lain yang affected kan, seperti Korea, Jepun, dan mereka sangat efektif dalam melawan wabak ni. Okey, jadi apa yang Malaysia dah buat? Tu persoalan kita kan. Okey, setakat ni alhamdulillah kami nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Frontline, kepada semua kaki tangan KKM, staff-staff yang telah berusaha sedaya upaya, yang bertungkus lumus untuk mencari idea membasmi gejala ni, dan termasuklah secara daripada sekecil-kecilnya sehinggalah ke seluruh negara kita. Okey, ribuan terima kasih atas segala pengorbanan yang telah korang yang anda semua telah berikan kepada kami untuk protect
negara kita sama-sama. Okey, jadi kepada yang semua yang tak tahu apa tu frontline adalah team yang berada di depan sekali. Front kan? Okey, jadi apabila berada di depan sekali, mereka adalah antara orang pertama yang akan berjumpa, yang akan in contact dengan mana-mana pesakit daripada COVID-19. Okey, jadi selalunya tugas-tugas ni adalah yang sangat berisiko. Okey, diorang yang first yang berisiko untuk kena infection ke. Okey, dan kerja ni memang berbahaya lah. Okey, yang memang kena bagi komitmen, full komitmen dalam melakukan tugas. Diorang ni yang berkorban masa, tenaga, okey, dengan keluarga. Memang kadang diorang pun tak makan, susah nak makan semua kan. Okey, jadi kat sini insya-Allah pihak daripada KKM, okey, Kementerian Kesihatan kita, diorang dah buat segala yang diorang mampu untuk mengatasi gejala wabak ni. Okey, jadi itu adalah daripada pihak pengurusan dan pihak kerajaan. Jadi apa pula kita punya kayaknya kita nak kata daripada kita, apa kita nak buat? Okey, jadi apabila mereka kata macam kita perlu buat perintah kan, macam perintah kawalan pergerakan ni, ikutlah nasihat yang telah diberikan. Okey, alright, so kita nak masuk juga perintah kawalan pergerakan seperti yang telah announcekan oleh kita punya Perdana Menteri. Perintah kawalan pergerakan akan bermula pada Rabu 18 hari bulan sehingga 31 Mac 2020 ni. Okey, jadi perintah ini akan di seluruh Malaysia. Okey, jangan ada rasa macam kat tempat dia tak ada lah COVID-19, tak ada apa-apa kes lagi. No, semua kena dengar, semua kena buat perintah kawalan pergerakan ni. Maksud dia minimumkan segala pergerakan kita. Alright, dan dah ada premis-premis yang juga akan diarahkan untuk tutup, kecuali ada beberapa premis. Nanti kita akan go through. Okey, jadi apa tu perintah kawalan pergerakan? Antara yang telah yang diisytiharkan, yang telah diberitahu oleh kita punya PM, Perdana Menteri kita. Okey, salah satunya adalah larangan untuk kita berkumpul. Okey, jadi kalau ada event-event besar yang kita dah plan, kalau boleh sila tangguhkan atau postpone buat masa ni. Alright, sebab contohnya macam apa-apa carnival ke, sport ke, keagamaan ke, dekat masjid-masjid, okey, kat mana-mana tempat ibadah yang selalunya kita selalu kan buat program-program kan yang berkumpul ramai-ramai. Jadi cuba untuk hold dulu. Okey, kita buat masa ni sampai 31 Mac ni at least. Okey, kita tengok macam mana keadaan, insya-Allah. Kita cuba sama-sama, sebab benda ni dia bukannya dari pihak kerajaan je yang diorang boleh usahakan. Tapi kalau kita nak sama-sama perkara ni berjaya untuk dibasmi COVID-19 ni, daripada kita sendiri pun kita kena jaga. Okey, jadi kesihatan dan kebersihan kita kena jaga diri kita sendiri, keluarga, family kita dan juga sekeliling kita. Jadi kalau kita fikirkan setiap orang boleh buat benda ni, dia jaga diri dia, dia jaga family dia, dia jaga sekitar. Okey, kalau semua orang boleh berjaya buat, insya-Allah saya percaya COVID-19 ni dia akan stop berebak. Okey, insya-Allah. Tapi yang penting tu kita kena usahalah dulu, betul tak? Alright. Jadi tak nak setakat bercakap sahaja, kita kena usaha. Okey. Yang tadi tu yang pertama, perintah kawalan pergerakan. Jadi kita tak nak ada yang gathering-gathering yang berkumpul ramai-ramai, elakkan. Alright. Sebenarnya saya sedih sangat bila kalau tengok Mekah sekarang kan kosong.
Tapi insyaAllah kita doakan sama-sama benda ni takkan berterusan. Tadi yang pertama. So yang kedua, penutupan semua institusi. Okay, bukan sahaja institusi IPT, IPTA, IPTS, termasuklah sekecil-kecil institut juga. Institut lah kita panggil. Okay, contohnya Taska, Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, swasta ke, kerajaan ke, okay, semua latihan kemahiran ke, institut latihan kemahiran ke, okay, semua buat masa ni untuk 2 minggu ni tutup dulu. Okay, alright. Selain tu ada juga info untuk sekatan menyeluruh semua perjalanan ke luar negara. Okey, jadi penyekatan tu maksudnya kita tak boleh terbang ke luar negara buat masa ni. Dalam masa 2 minggu ni, siapa-siapa yang ada plan, tangguhkan, postpone. Okey? Alright. So, kita tak boleh keluar. Jadi macam mana yang dah ada kat luar yang nak masuk? Alright. So, siapa yang baru balik daripada luar negara, silalah. Okey? Diri sendiri itulah. Dia kena relakan diri dia, suka relakan pergi untuk buat saringan. Okay, untuk buat COVID-19 punya saringan, pergi dekat hospital-hospital yang ada buat saringan ni. Alright, okay. Jadi siapa yang baru balik daripada luar negara tu, okay, cuba kuarantinkan diri tu dalam masa 14 hari. So dalam masa 2 minggu kuarantinkan diri. Okay, jangan pergi mana-mana, jangan jumpa siapa-siapa buat masa tu. Okay, alright. So kalau ada apa-apa simptom yang timbul, ataupun demam yang okey lah, demam biasa, kalau rasa macam tak pasti sama ada ni demam biasa ke, demam virus ke, pergi je buat saringan. Okay, tak ada masalah. Dia prevention lebih baik buat masa ni. Jangan rasa oh lah biasa-biasa je. No. Pergi. Okay, kena pergi buat saringan untuk check. Alright. Okay, jadi negara kita juga telah membuat sekatan. Bukan saja kita tak boleh keluar negara, tapi orang luar pun dia tak boleh masuk. Okay. Selain tu, dalam Perintah Kawalan Pergerakan juga, tadi saya ada sebutkan penutupan semua premis kecuali premis perkhidmatan penting negara. Premis perkhidmatan penting negara ni merupakan tim yang memang sangat penting dalam menjalankan perkara-perkara harian kita tahu. Contohnya air, elektrik, telekomunikasi. Okay, semua-semua ni penting. Jadi yang tu tak ditutup. Okay. Jadi ini adalah antara info yang kita boleh berikan untuk Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kita harapkan semua orang ikuti nasihat yang telah diberikan, follow lah apa yang disuruh. Sebab ni kes dia bukannya hanya untuk diri kita sendiri, ni adalah untuk semua orang, untuk orang awam juga, especially yang kanak-kanak, orang tua yang immune system dia lemah. Jadi diorang punya potential untuk dapat tu lagi tinggi tu satu, tapi untuk menjadikan risiko dia lagi teruk tu lagi tinggi juga. Saran terakhir daripada saya, saya tahu bahawa wabak ini, COVID-19 ni memang sangat menular dan agresif, yang kita boleh sum up kan. Jadi saya berharap bahawa semua masyarakat kita supaya tidak panik. Okay, kita bukan panik tau, dia macam kita semua buat kerja masing-masing, semua buat bahagian masing-masing dalam keadaan yang teratur.
Okay, jangan panik. InsyaAllah yang penting kita jaga kebersihan, kita jaga kesihatan, tingkatkan kita perlu tingkatkan immune system kita, immunity kita, supaya badan kita ni mampu untuk melawan apa-apa jangkitan atau virus, ya. Alright. So selain daripada tu, sabar. Kita bersabar dari segi segala planning yang kita dah buat untuk pergi melancong ke, untuk pergi melawat keluarga ke, sama ada di dalam atau di luar negara. Buat masa ni kita tangguhkan dulu. Okay, InsyaAllah dengan pengorbanan dan kesabaran yang kita buat sekarang ni berhasil dengan pengurangan kes COVID-19, dan secara tak langsung kita boleh stopkan wabak ini di negara kita. Okey, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Kalau ada apa-apa komen atau cadangan, sila tulis di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa tolong support kami, subscribe, like video-video kami. Okay? Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.